Okay, this about after 1 hour, ngam-ngam pukul 10:30 tadi start, and then 1 hour like cut off. So kita connect balik. Okay. Aku pun tak tahu sebab apa. So this about 1 jam je. Oh, ya ke? So kita dah lepas 60 minit kita punya Dah lepas perbincangan ni. deadline dah. Biasalah aku selalu Dah lepas deadline, so kita ada about maybe we extend about 15 minutes lah. We collect some questions. So balik pada tadi, for beginner lah, ada 2 option. Kau dapat a proper budget, tapi kau akan dapat certain limitation. Maksudnya kau akan dapat producer's note, bla 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 bla. Satu lagi kau dapat option yang filem tu macam tak ada good budget macam Kill lah, tapi kau ada option to learn a lot. So kalau for beginner, better we go for yang something yang kau boleh explore kau punya apa, based on your own ideas, bla 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 lah. So itu menjawab persoalan yang tadi itulah, yang orang yang tanya tu. Dan aku tambah lagi juga pasal semalam, aku setuju dengan kau punya idea tu. But juga it depends on the individual lah kan. Sebab kalau individu tu willing to learn, dan apa-apa approach pun dia akan belajar. Even kalau dia buat movie first timer as a movie big budget pun, dia akan belajar banyak benda. Itu of course. Alright. Aku setuju yang pasal low budget tu akan lebih banyak lagi benda lah, sebab akan lebih banyak benda fuck up yang dia akan ni. Tapi kalau dia sendiri tak nak belajar, tak reti ke apa benda ke, macam mana cara pun datang kat dia tak belajar ke kan. Okay, since kita ada lah about, we give time lah about 15 minutes masa tambahan ni. So yang question yang tadi yang post kat tak sempat kita jawab in our previous session, boleh tanya sekarang dekat Bobin kat sini. Kita akan jawab. Ini maksudnya untuk Q&A session lah. Any question nak tanya Bobin sekarang dah kahwin ke, macam mana ke, boleh tanya kat sini. Tadi Nazim ada bagi tahu pasal Inglourious Bastard punya benda tu, which is setuju di mana kita kan belajar, kita tengok how Tarantino tulis tau. Dia dialog heavy tapi dia ada purpose dan dia ada orang kata punchline dia lah. Dia ada payoff dia terhadap apa benda yang berlaku along the scene yang dia dah set up tu lah. That's the benda penting lah. Dia tak ada macam borak kata si tu habis macam tu. Dia ada sebab kenapa dia orang borak macam tu. Dia tengok macam Pulp Fiction pun kan, borak baik bla bla bla, tapi last kali ada something yang reflect kepada apa yang dia orang borak tu lah. Ya, kalau nak quote dia, aku ingat dia punya quote dia like borrow and be inspired by others' work. So it's okay to borrow others' work lah. Macam to be inspired is okay. Kalau awal-awal tu borrow je awal-awal. You will find your own voice along the way. Aku percaya benda tu lah. Tak kisah, janji. Try je, try and error. Orang cakap buat style macam ni, tengok macam ni, macam ni, macam sonok je macam tu. Okay, so ini beruang ceklat. Pernah tak terfikir nak dapat full control dalam satu projek? Jadi director, producer dengan writer at the same time. Like going full Tarantino. We have done that actually before dengan Kill lah. Masa tu aku, Nick dengan Jeremy. Arwah Jeremy lah. Kita like memang full control. Maksudnya tak ada any interruption daripada orang luar, sebab we come up with our own budget, script sendiri, apa semua sendiri. So sebenarnya benda tu possible, boleh je. Tak ada masalah pun. Tak semestinya kau nak bikin filem kau kena pergi jumpa big production house baru nak start bikin filem. Tak. Maksud aku sekarang dengan our technology sekarang, kau tak perlu nak berjamah the big setup pun. Even kamera yang kau pakai sekarang, kau boleh shoot 4K kot. So kalau kau follow dia punya the screenwriting process yang Bobin share tadi, daripada story, idea, develop characters, lepas tu start writing the scenes and dialogue, you will have a complete story lah. So kita tak nak jawab yang soalan-soalan macam apa perbezaan plot and scene semua tu, sebab benda tu googleable. Maksudnya kau boleh google. Kita lebih jawab soalan yang lebih macam we learn in every project. I learn from an expensive lessons. Ya, macam Devin cakap, kalau kau tak buat something, kau takkan belajar punya.
So sekarang it's okay to do mistakes lah. In fact masa kita orang buat kill pun kita tak peduli pun dari segi orang nak komen ke, kritik ke, Nazim Masnawi nak come out dengan artikel ke. So kau tak perlu risau pasal kritik sebab again bila kerja kau dah keluar, maksudnya kat panggung wayang, kau dah tak ada hak lagi dah untuk apa, hak tu datang pada audience. Diorang ada hak to say about the film lah. Kalau diorang suka tak suka pun tak kisah pun. Again, benda tu expensive lesson. Kadang-kadang kau buat mistake and then okay lah. Mana tak ada benda yang kau tulis kat skrip akan 100% keluar sebiji macam mana kau imagine. There must be some hiccups here and there. But ya, tak ada masalah pun untuk kau rasa macam benda tu apa, beban seumur hidup ke apa benda lah. Apa rutin untuk become a good writer? Apa rutin kau buat tiap hari? Kau bangun solat subuh ke? Lepas tu kau breakfast? Aku rasa the most basic thing ialah keep on writing lah. Benda tu nampak macam klise ke apa benda. Tapi benda tu kata practice lah, practice. Okay, aku Macam nak orang main tambah. bola, dia akan practice main bola. Writer dia kena practice menulis setiap hari. Kau kena tulis setiap hari. Aku nak tambah sebab aku rasa practice menulis tu penting juga. Satu lagi, bila kau involve dalam filem kan, kau kena like widen kau punya apa, Horizon. ya. Kau kena start baca artikel macam bukan setakat menulis je lah. Macam kau kena Kena banyak membaca lah. kau kena baca, kau kena listen to music, kau kena tengok movies. Kau kena kalau ada basic lah. kalau kau ada art exhibition, kau pergi tengok art exhibition sebab ada benda macam, bagi aku filem tu about image. Macam okay, macam aku tengah tulis aku punya movie ni kan. So I always like find like some reference actually from macam some paintings, dia punya look and feel. So benda ni bagi aku shape the characters and also like visual element for the movies lah. Tapi tak semestinya kau follow pun lah. Ini aku punya apa? Aku rasa apa yang aku nak kena buat. And then macam bila kau dah start writing the story, kau boleh gunakan like cards ya. So every scene kau boleh tulis satu macam okay, one scene ikut satu scene satu card. And then bila kau rasa kau dah susun benda tu, kau akan nampak a clear picture. Instead of bila kau write dekat laptop, kan dekat laptop macam kau just scroll up, kau tak nampak benda tu like visually dia punya flow. So bila kau tulis dekat card, like macam let's say okay, scene 1 blah 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 and next scene blah blah blah, semua complete like full treatment on this card. Kau kena, and then kau susun on the table, kau akan nampak dia punya flow of the story. And then kalau ada amendment, you can still like shuffle the cards lah. So itu one of the techniques yang aku praktik untuk projek yang aku tengah tulis sekarang lah. Again, benda tu lain orang lain dia punya cara lah. So aku for characters, aku cari reference for like some photos or reference that mood yang aku nak. And then we start tulis scene, aku takkan tulis full script lagi, tapi aku tulis on this card. So like, okay, scene ni blah blah blah, apa character tu buat, like a simplified version of the script. Kau tak perlu ada dialog apa benda. So once kau dah tulis, kau table card ni susun ikut flow. Lepas tu kau boleh tengok dia punya flow of the story, and then from that kau boleh either kau nak shuffle ke ataupun okay, this one actually telling too much, I should take this out pun boleh juga. So itu cara untuk aku rasa supaya lebih organized lah. Itu maybe apa yang menjawab persoalan apa rutin untuk become a good writer. I hope that helps lah. Selalu isolate diri ke banyak keluar cari mood masa fasa nak menulis? Aku rasa kau banyak keluar pergi kat Di Maju je movie kan? Ya, aku tak adalah nak kata anti-social, tak ada juga adalah socialite sangat. Tapi aku suka lepak, tengok orang ke, aku rasa benda tu best lah untuk orang kata dapat input untuk apa-apa. Aku tak rasa isolation tu membantu tau. Aku
kalau aku nak buat something, aku kena keluar. Walaupun aku jenis stay kat rumah, tapi bila kau nak tulis ke apa benda, aku kena keluar. Macam tak kisahlah kau tak semestinya kau travel jauh pun. Ya. Sebab Dia kena keluar. bila kau keluar je kau boleh As simple as aku kau turun bawah kedai mamak, itu penting. Kadang bila aku start, aku turun mamak je macam tengok orang macam tu. So, dah dapat dia. isolate tu bila kau duduk menulis lah. Tapi before that, you should go out and then meet people and can talk lah and observe. Observe tu penting lah. Jadi kau tak perlu suffer untuk jadi writer. Kau janganlah macam nampak macam isap rokok, suffer gila babi ni, tak nak keluar, tak nak jumpa orang langsung. Aku rasa itu is not the right way to do it lah. Okay, next one. Okay, kau punya wife dah join. Maksudnya dia dah beritahu sekarang pukul 11.41. What does it mean by honesty in script writing? Is it by writing things that are close in our life or less fantasizing? And then again, benda ni aku rasa personal preference kot. Actually sebenarnya aku tak faham juga bila orang cakap pasal kau kena jujur ni kan. Aku pun sama juga. Bagi aku semua work aku jujur lah. Tak, aku rasa tak tahu nak jawab. Aku rasa soalan ni lebih kepada macam bila kau nak buat something yang macam close to your heart. Contohnya macam filem Yasmin. Yasmin dia tulis filem dia based on parents dia punya story. Yeah. Something yang close to her life lah, yang dalam apa yang dia nak buat je. Tapi again macam aku cakap, benda tu preference. Tak semestinya kau macam honest, as in like macam kau kena tulis benda yang kau dekat dengan kau saja. Ada benda lain pun kau kena tulis, kau perlukan that honesty juga in script writing. Tapi again script writing tu proses dia bukanlah macam kau buat painting. Painting kau boleh just aku nak berkarya ni kan, kau campak je colour bla 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 and then jadi painting and then kau suruh orang interpret. But script writing kau kena make sure apa yang kau tulis, apa yang bila filem dah siap orang boleh faham. There's no macam abstract. Kecuali kau nak buat filem yang abstract gila babi like experimental, that's another story lah. But we're talking about script writing in general. So aku rasa, is it right by writing thing blah blah blah, aku tak rasa honesty. Aku tak rasa honesty tu perlu kau cuma tulis benda yang dekat dengan kau sajalah. Bila buat kerja kan kena jujur. I think bila sebut pasal honesty ni ialah more on whether you enjoy that particular project or not. Kalau kau tak enjoy, then payah sikit lah honesty dia nak datang kan. Of course lah, kalau kerja kau memang full time creator, memang kau akan dapat kadang projek yang kau tak enjoy pun, kau tak percaya, dan dia akan reflect kepada writing kau sebenarnya. Nampak sangat macam nampak sangat ni kau buat sebab duit. Ada skrip yang kau nampak macam MG aku masuk ujung bulan aku boleh bayar bill. Ada projek yang kau buat macam tu. Especially aku bila komersial je aku macam aku buat for money lah, for the money. It's not like for nak berkarya sangat. Ya, kadang-kadang aku bound untuk dapat benda-benda macam tu lah, projek yang aku tak percaya pun, dan kadang-kadang producer yang memang nak macam ni aku rasa macam ni tak work tapi dia nak. Okay, next one. Blah blah blah. Okay, again benda ni pun aku banyak dapat soalan bla 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 bila kat mana beginner boleh tunjuk short film and progress locally kat Malaysia. Okay, aku cakap macam mana aku start my career, actually aku letak aku punya kerja dekat YouTube. Aku ingat lagi masa buat, okay ini flashback sikit lah. Masa aku buat short film Passport Express, benda tu sebenarnya tak boleh release on YouTube sebab it came out benda tu kat TV for Astro. Tapi aku macam sekali keluar sekali, lepas tu orang tak tahu, orang duk tanya macam mana nak tengok sebab benda tu Merdeka punya projek. So aku malam tu aku just letak dekat YouTube and then aku set to unlisted. Just for people yang ada link boleh tengok. Tapi aku tak tahu macam mana, aku tersalah. Aku tak, instead of unlisted aku letak benda tu public. So the next day bila aku bangun, benda tu dah full. Dah macam mana tengok orang dah start share on Facebook. So untuk beginner sebenarnya, kau just share benda tu dekat social media. So that's the best way untuk kau showcase. Tengok bini dia dah marah. Dah dekat pukul 12. Bini aku marah sebab nak ajak dinner. Tak apa. Okay, 10 minit lagi. So kau just letak dekat
kau dah ada platform benda macam YouTube, benda tu free. And then start daripada kat YouTube tu lah. Aku dapat all this job like doing commercial lah, all this apa, peluang. So kat sini maksud aku kalau kau tak buat, kau tak start buat something, kau takkan tahu cara peluang tu macam mana nak datang lah. So Aku rasa untuk jawab juga soalan kat mana kalau kau buat short film kan, kat mana tempat yang kau nak medium dia, dia ada banyak. Tapi satu cara yang senang je, iaitu kau add friend Amir Muhammad. Sebab Amir Muhammad constantly akan share dekat Facebook kan, Facebook or Twitter. Dia akan constantly share macam festival short film or any event for short film bla bla bla, or film related event pun. So just kawan dengan dia dan be aware dengan bila Amir Muhammad share something. Usually mungkin dah ada kena dengan next question, do you think it's a must to get a formal education in script writing, as in, for example diploma bla 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 that's related to it? So aku simplifikan soalan dia, perlu tak dapat formal education in script writing to be a script writer? Dia kalau tanya aku ialah macam ni, kalau ada peluang go for it. Memang belajar tu best. Belajar tu memang aku bersetuju dengan jawapan tu. Kalau kau ada peluang, go for it. Tapi kalau kau tak ada peluang, jangan ingat benda tu dah macam that's the end of the world. This not the only way, sebab kau boleh belajar dengan macam-macam cara. Tapi juga aku tak kata kau belajar di college ambil jurusan ni sia-sia. Tak. Dia depend pada diri sendiri. Kalau ada peluang, pergi dan belajar sebanyak mungkin. Next one, Nabil. Macam mana kau approach writing a scene? Dia macam marah kau ni kan? Sebab kau tak explain lagi. Macam mana kau approach writing a scene? Some writers suka start with a negative value, end it with positive and vice versa, blah 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 blah. Is there any rules yang pasal benda ni? Aku tak rasa pun macam ni. Writing a scene tak adalah sangat rules apa-apa. You just, again, kau kena faham bila kau setiap scene tu ada information yang kau nak sampaikan kat situ. How kau nak deliver the information? Kalau kau ada 5 information kau nak sampaikan kat situ, how you want to deliver that 5 information? Dan dia ada connect lain lah dengan screenplay bla 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 bla. But the most important thing yang kena faham ialah each scene ialah kau nak sampaikan information. Information tu nak necessary pasal mak dia telah meninggal dia. No, information boleh datang dalam macam-macam dia. Information tentang character tu, information tentang the story, blah blah blah. But in the end, a scene is about you not telling certain information and try to macam mana kau nak deliver the information supaya orang enjoy. So aku simplifikan the point dia. Every scene yang kau tulis sebenarnya kau kena ada reason why scene tu ada. Ya, itu penting. Benda tu yang penting. Kau kalau dekat sini some writers suka start dengan negative value. Tak semestinya kau kena follow benda tu. Bagi aku like every time kau tulis scene tu kena ada reason why kau nak adakan scene tu lah. Takkan kau nak tulis screenplay yang best ialah bila each scene dia ada sebab kenapa scene tu wujud. Dia tak ada scene filler lah. Dia bila ada scene filler ni kau tahu bahawa orang ni macam sebab underrun ni ataupun sebab adalah benda-benda yang di luar point of the story. So kalau scene yang kau tulis bagus ialah maksudnya scene yang kau tulis tu untuk move the story forward lah. Move the story forward. Dia scene yang bagus, dia bukan nampak sangat lah macam filler. Dia memang strong as the scene itself. Okay, next one. Kalau actor terlari sikit dari script, is it acceptable atau memang kena follow script 100%? I think this one bergantung pada the director, bukan pada screenwriter lah. Tapi bagi aku, kau kena bagi juga kebebasan kepada actor to explore. Sebab dia orang bukannya puppet. Kadang-kadang bila kau dah sampai kat set, and then the mood and feel tu lain. And then bila dia deliver, kalau dia boleh deliver dengan baik, as long as tak adalah kau tulis skrip dia pasal ni dia nak pergi dia pergi tukar jadi benda lain dah pula. Dia kalau aku, dia from my experience ialah kadang
improvisation daripada actor tu menjadikan scene tu Ah. jadi lagi best tau. Yang aku macam tak sangka, wow, power Ah. gila. So benda tu okay je. Okay, next one, Kadir Chan. How do you decide that your script is ready for shoot? Okay, ini good question juga. Contoh macam mana nak end a story. Ini macam mana macam, okay, inilah the final draft. Okay, no more revision. Oh, soalannya. How kau decide? Aku rasa final draft achieve bila semua orang yang involved with the project dah rasa okay, this is the final draft. Itu je. So susah nak cakap sebab it depend pada semua sebab kadang-kadang bila aku tulis, bila draft 3 aku rasa macam best, tapi bila hantar kepada producer director, dia orang akan point out certain thing yang lacking dan kita back untuk draft 4. So bagi aku bila semua orang dah rasa okay, this is we go ni. Maksud aku bila kita dah dapat apa yang kita nak, vision tu betul-betul ini yang story dah lengkap daripada A sampai Z ni, go for it. So simple as that lah. Aku setuju juga dengan tu. Tapi aku pun sebenarnya aku ada masalah dengan ni tau. To decide that this is the final script, final draft. Sebab aku ada masalah yang macam constantly boleh berubah aku punya ada benda je aku nak tukar macam aku ada masalah tu lah. Aku say ini aku sendiri aku punya personal problem yang aku rasa macam jangan takut, sometimes kau buat mistake, it's okay, kau akan learn for the next project. Kalau kau takut benda tu macam tak cukup masak ke bla bla bla, you end up takkan buat je. So just let it out and let it go lah. Okay. Sherry Al-Haddad tanya, Lori Roti Gardenia ada tak hari ni? Lori subuh orang. Okay, kita ambil last 3. Okay. Malam ni bini nak sambut birthday aku tengah malam ni. Okay, sebenarnya kejap lagi birthday Bovin. So kita akan celebrate birthday Bovin beramai-ramai dekat live ni. So kita ada lagi yes. Dah nak nyanyi lagu happy birthday ni. So okay, Moon end up before ni. Munira, you prepare the cakes. Kita ada lebih kurang dalam 7 minit lagi untuk countdown Bovin. So I bawa kek ni. You bawa kek and then you pun enter frame lah. Sebab orang nak tahu siapa. Okay, sebelum tu sebenarnya Kuman Pictures ada buat Kuman Pictures Challenge during this MCO. And then Bovin dengan Munira ada submit a short film or horror short film yang mana isteri dia berlakon. Munirah tu lah yang tengah nak bawa kek ni kejap lagi. Boleh lah tengok. Tajuk dia Salam. Tajuk dia Salam. And then ada special voice appearance by Sharifah Sakinah. Dia special bagi salam. Dia bagi salam je. Okay, boleh search dekat YouTube. Kuman Pictures Challenge film Salam. Yep. So sekarang ni Salam ni bersaing rapat dengan Kepulangan lah. Daripada Amar Amir dengan Fazila tu team Kepulangan power. Okay, sementara tu kita akan recap balik short recap balik lah apa benda yang kita dah discuss tadi. First, story dengan idea, itu yang paling penting. Kalau kau tak ada story dengan idea, takkan jalan je. The second actually, macam Robin, kau prefer to develop the characters dulu. Aku pun sama juga. Aku usually come out dengan ni, aku terinspirasi tu datang daripada characters. Yang aku rasa aku nak develop. Tak kenal maka tak cinta. Maknanya kau kena kenal karakter kau supaya bila director tanya kenapa dia buat macam ni, kau boleh jawab dengan selamba. Kau ada backstory kat belakang kepala kau dah ada the jawapan. And next one, baru kau start writing the scenes lah. Macam aku cakap tadi, untuk aku ada masalah dari segi aku tak boleh just tengok dekat laptop and then scroll up tulisan je. So aku kena like visually aku letak dekat cards lah, like every scene and then aku letak on the table. Aku boleh tengok dia punya flow. So itu aku punya cara lah. Then next one, writing dialogue. Again benda tu lebih pada preference juga. Aku suka dialogue yang ikut
rhythm and tempo. Aku tak suka go for like, macam aku nak macam borak raw about asal ada borak macam tak bergaya, tak macam kita macam tak real. Itu kalau nak tengok reality show lah. Sebenarnya tu reality show memang borak dia secara real. Tapi bagi aku bila tulis script or screenwriting ni, dialog tu should be written in that rhythm yang akan membantu bila kau edit nanti. Maksudnya kau tahu cutting dia macam mana, cara berdialog dia macam mana. And lastly, kau kena tahu, kau kena ada that firm final decision yang okay, this is the final script. Kau perlu ada, kau kena let it go lah. Kau jangan takut rasa macam takut tak ready ni sampai bila-bila pun tak siap juga. And then routine tu macam Bovin cakap tadi, kau kena keep on writing and then you go out. Jangan isolate diri kau kat dalam like confined space korang je. Kau nak dapat apa, nak jadi suffer artist ke benda. Like you go out and meet people, observe, listen to music, watch movies. Kalau ada art exhibition, kau go for sebab bikin filem ni it's all about images like audio visual. So benda tu kau kena ada that sense of composition lah. How kau nak compose a shot. Okay. Lepas tu kita ambil lah soalan, kita ada 3 minit sebelum tarikh lahir pula birthday Bovin. Aku rasa okay. Ada soalan? Last soalan lah. Sekejap aku nak scroll up ni lah jauhnya. Okay, dalam banyak-banyak director, okay ni just fun question lagi 2 minit. Dalam banyak-banyak director, yang mana yang paling kau rasa macam banggang sekali nak kerja dengan orang? Mana lagi tahu? So kalau kau tak beritahu tu maksudnya Raza Hisham lah. Saya nak tampar muka dia. Kerek nak Okay. mampus. Kita ada lagi 2 minit untuk sebelum Munirah bawa masuk cake birthday untuk Bovin. So I think to recap our session hari ni, untuk aku punya recap ialah orang akan tanya selalunya macam mana nak jadi writer. I think macam saya cakap tadi lah, you just to keep on writing, then kena setkan dalam kepala yang you nak belajar dengan apa-apa benda pun. Memang screenwriter kat Malaysia ni terutamanya mencabar. Dia ada cabaran dia sendirilah. I'm not saying that kalau jadi screenwriter dekat US tu best, sebab dia orang pun ada cabaran dia orang tersendiri. Tapi dekat kita, dia ada our own challenge. Dan okay, Munirah buat fun sebenarnya. Okay, sebelum session ni live, session ni habis sebab dia ngam-ngam 1 hour sekejap lagi dia cut off. So happy birthday. So happy birthday lah kepada Nazri M. Anwar. So kalau kau nak tanya soalan seterusnya ke apa benda, kau boleh terus DM dia or tweet dia. Dia akan menjawab segala persoalan. So happy birthday Munirah, bawa masuk kek. Where's the cake? Lagi 1 minit. Aku rasa belum sejam lagi sebab tadi dia cut off pukul 10.30 macam tu. 11.30 macam tu kan. Taklah. 11.30 yelah. So about half an hour. So kita ada session lagi lah. Okay. Tapi tak tahulah kalau orang nak, dah tengah malam ni aku tak tahulah orang nak tengok lagi tidak. Tak apa. Tadi pas Sakinah pun dah tidur. Ya, berapa ramai orang tengok tu tak penting. Sebab yang penting sebenarnya kopiah ke tu Bovin? Iman tanya. Kopiah lah. Beriman. Okay, happy birthday kepada Nazri Thank you Bovin. kepada semua yang wish birthday. Dan juga hopefully semua orang having fun. Aku satu lagi lah bagi aku, apa benda pun kena buat pun, try to having fun out of it lah. Kalau jadi screenwriter nak tulis, having fun. Sebab kalau kau tak gembira menulis, then what's the point you doing that? Betul. Itulah aku pun rasa benda yang semangat. Kalau kau tak enjoy, macam mana kau nak buat benda yang kau tak enjoy? Kau bayangkan kau kena tulis berpuluh-puluh page ni, beratus page. And then benda tu kau tak enjoy. So again, benda tu kau sendiri kena suka lah. Mana Munirah dia tak bawa masuk kek pun?
Mana kek? Tak ada. Macam tak ada kek je. So, tak apalah. Oh, okay, so terima kasih. Dah habis dah session ni. Orang dah nak tidur dah. Tak payahlah. Okay lah, tak apalah. Ke ada apa-apa lagi? Yang ada soalan lagi ke apa? Aku rasa scroll up lagi kat atas ni. Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita mengakhiri? Tadi ada orang tanya, sekejap. Aku nak, tadi there's some interesting. Sebab aku tadi terputuskan, so banyak soalan yang atas tu dah tak dapat nak ni lah. Okay, jadi sebabkan sekarang kita nak kena, sekarang kan PKP ni kan, MCO. And then Sikan 7001. Macam kena, aku rasa macam kita survive after MCO ni yang jejas teruk industri. Kalau penulis dibayar rendah dari pasaran okay to go, or atau setimpal dengan pasaran, kan producer always cakap tak ada budget. So aku simplifykan dia punya soalan ni. Macam mana kita nak survive after MCO ni? Kalau tiba-tiba producer cakap kita tak ada budget, kau akan ambil job tu juga ke? Kau rasa macam fuck it, aku ada benda lain, aku boleh buat Insta review ke benda? Yang tu bagi aku you have to know certain market punya budget lah kan, budget tu macam mana, and then you have to know your value macam mana. Sebab kau tak boleh cakap oh dia dibayar sekian-sekian, aku dibayar sekian-sekian. That dia punya reflection ialah your own talent. Maknanya kalau kau memang power, dia orang akan bayar kau power. Tapi kalau ada producer yang minta bayar murah, for me, tanya diri sendiri lah, is it worth it? Is it worth your money? Apa yang kau dapat selain daripada dapat bayaran murah? Adakah kau dah ada future dengan dia? Sebab bagi aku, memang kau cakap, nanti memang ramai orang janji, nanti kita akan banyak job nak bagi you. Tapi kalau dia 10 tahun dia bagi job dengan harga yang sama sebab memang producer tu kedekut, what's the point? Okay. So, bagi aku kan, during the MCO ni kan, inilah masa terbaik untuk kau menulis skrip. Sebab untuk orang production, macam kita orang production, kita tak boleh nak go out and shoot. Memang sekarang macam jobless. Aku dah tak shoot since March, now April, and possibly May pun tak tahu macam mana. Tapi macam for screenwriters, job still on sebab kau still boleh menulis lagi lah. So kau tak perlu like physically pergi kat luar. So tak ada alasan untuk katakan macam apa, nak kena cut budget for script writing sebab proses menulis tu sama je. So yang banyak kesannya tu lebih pada orang-orang production ni lah. Kesan kita tak tanya si Devon. Next one. Yang tu aku setuju dengan Dewan sebab most of the script writer yang aku tahu sekarang ni diorang ada job lah. Sebab diorang ada job yang projek yang masuk. Sebab yelah script writer dia MCO ni tu tak sama macam sebelum-sebelum ni lah. Dia orang menulis di dalam bilik kan, to compare dengan kawan-kawan lain dalam production yang tak boleh nak shoot. So that's not effect. In general lah aku cakap, mungkin ada juga script writer yang effect benda tu, aku mungkin ada. Tapi in general yang aku tahu dia orang still ada project lah to go on macam tu. Cuma mungkin the problem ialah dengan MCO ni dari segi budget, dari segi timing semualah bla bla, which is that one each of the individu kena handle wisely lah dengan producer terbabit. Kongsi top 3 all time favourite. Aku ada masalah bila orang tanya aku all time favourite sebab aku punya all time aku punya favourite movies akan bertukar almost every year. Ya, all time favourite aku pun payah nak fikir lah sebab banyak movie aku suka. So dia depend pada mood, depend pada apa lah yang aku macam tahun ni aku bila mood aku macam thriller, aku tiba-tiba more to thriller. So aku susah nak jawab soalan yang macam namakan top 3 bab. Okay. Amir Muhammad punya Twitter and Facebook apa just search Amir Muhammad and then akan nampak profile dia macam ni.
itu Amir Muhammad lah. Amir Muhammad with double M maksudnya Muhammad. Pasal ada flag Malaysian flag kat bawah tu lah, tu Amir Muhammad lah. Kalau nak info pasal festival or any event regarding film, Amir Muhammad is the best person untuk kau friend dekat FB lah. Aku miss tadi ada aku rasa kita ambil ni as our last question sebab Munirah dah panggil-panggil kau tu kat belakang. Ada orang tanya tu, tak boleh ke nak balancekan movies for festival and for mass as in like for commercial? Dia macam ni ya, kalau kau tanya aku, kita ambil dalam konteks sekarang Malaysia. Tak boleh jawapan aku. Sebab kau kena positioning kau, filem tu apa? Festival or mass? Ini aku tak kata benda tu impossible, but you have to ask whether you have the capacity of it. Kalau you nak merge benda tu, sebab it so happen that bila orang try to merge, it fail. Dan kalau kau okay dengan that, okay lah bagi aku, benda tu tak ada hal. But benda tu bagi aku pegang benda tu, iaitu positioning kau kena tengok whether you nak go for mass or you otherwise. Not necessarily festival but otherwise. So bila kau nak buat mass, there's a certain checklist of mass film making yang kau kena ada lah. Kalau kau nak buat otherwise, you have more freedom on that. Tapi kau kena faham kalau dia tak mass, there's certain orang kata effect towards that lah. Aku punya point lebih kepada bila kau nak buat something, buat dalam masa aku nak buat filem, aku nak ada audience, maksudnya ada orang tengok. So maksud aku bukan kau buat for festival. Festival tu bagi aku bonus je lah. Kalau ada rezeki, ada nasib, then okay lah. Tak adalah macam bila kau tulis skrip tu kau dah macam dalam kepala, okay aku nak buat filem ni supaya apa, akan ditayangkan di festival mana bla 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 bla. Tapi tak salah untuk kau cuba nasib. As in macam okay, try submit for festival, kalau got accepted then okay lah. Tapi filem bila kau buat, kau mesti nak ada audience. Mana ada kau nak buat filem yang kau tak kisah tak ada orang tengok pun, mesti kau nak orang tengok kan. Aku rasa benda yang penting ialah bukannya kau nak buat for mass or for festival sangat. Bagi aku tak benda tu. Mindset ialah to make a well direct, well told story lah untuk filem. Maknanya sebab kadang-kadang bila orang cakap untuk mass ni kau cuba nak cincaikan benda lain, cincaikan story, cincaikan making dia, semua benda tu bagi aku salah. Kalau kau buat mass kau kena serius jugalah, kau kena storytelling dia kena sedap juga, making dia kena jugalah. Sebab kita ada this perception yang kalau buat filem untuk mass audience, filem tu apa, kononnya macam not that level yang apa, just untuk mass audience lah. Takkan diterima festival ke benda. So aku perception tu yang sepatut tukar. Kau macam kau tengok Parasite, benda tu Parasite is like commercially success, like more than 200 million USD collection worldwide. So maksudnya benda tu like commercially success. But at the same time menang Oscar juga, and then menang kat Cannes, like all the film festival. So dia kau tak perlu nak fikir nak buat untuk mass ke, nak buat untuk festival ke. Yang penting sebenarnya kau buat a good movie, and then kau enjoy. Benda tu comes later. Enjoy and maksudnya jangan cincai lah. Even pun if kalau kau buat movie for rempit pun, for me, my pegangan aku ialah make a very very good merempit movie lah. Macam itulah kan. Maksudnya every angle tak ada cincai punya benda lah. Betul. So itu sahajalah malam ni. Terima kasih. Happy birthday. Kau tahun ni 40 kan? 40. Oh shit. Fuck. Aku tahun ni sama lah. Kita kan 1980. So aku pun akan menjejak langkah ke 40 juga. Yeah. So terima kasih. Tak payahlah. Kek dah sampai ni tapi tak payahlah. Kita habis. Okay. Munirah, just bring the cake. Sempena dengan PKP ni. Okay. Sebab PKP ni kita tak ada benda nak celebrate. At least ada nampak kek tu,
bagus lah juga. Apa Muzamil. Okay, Muz ada kat sini. So Muz ada bikin filem. Dan filem tu sepatutnya ditayangkan aku rasa bulan ni kot. Tapi disebabkan MCO dan sebab COVID-19, filem tu ditunda. So kita tak tahu bila. Sama juga MA sepatutnya filem Raw sepatutnya tayang, tapi pun sama juga sebab COVID-19 ni pun ditunda tayangan dia. So yeah, kita Raw is a very well made horror film. So bila dia ditayang nanti pergilah tengok. Kalau tanya aku untuk tahun ni filem tempatan, local filem yang aku suka tahun ni lah. Raw kot sebab aku dah tengok offline, lepas tu aku dah tengok dekat wayang. So that's a example di mana bila orang tanya pasal buat movie untuk mass, no, Raw bagi aku of course lah dia nak orang tengok semua, tapi dia ada certain orang kata benda di dalamnya dia tak go, orang kata dia ada checklist mass yang dia tak nak ikut lah disebabkan dia ada orang punya ni, but still dia make a very well direct movie. So bagi itu point aku tu lah, kalau kau nak buat movie for rempit, make a very good rempit movie. If you want to make a horror movie, a well made horror movie, regardless mass ke apa benda ke, kena buat yang terbaik macam tu lah. Okay, buat sini Kek. Mana Kek? Cepat lah. So apa lagi nak tambah sebelum kita Kau punya dream project? Kau punya dream project? Dream project aku sebenarnya aku ada dua tema yang aku suka, tapi aku rasa macam impossible kat Malaysia ni. Satu ialah post apocalypse tinggi, tak kisahlah apa benda, it could be macam coronavirus ni ke apa benda, aku suka Mad Max style, change my style payah, dan juga termasuk zombie lah, itu benda yang aku suka, or sci-fi. Dua benda yang memang aku rasa impossible untuk Malaysia lah, but hopefully one day aku boleh dapat lah. Impossible sebab benda tu tak budget lah. Okay, faham. Mana keknya tu asal kau dah buka, dah tutup lampu? Tak tahu ni. Kejap lah nak buat video. Ni cepatlah. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Tak nampak pun kek ni. Happy birthday to you. Aduh. Kek tak nampak. Kau tiup je lah. Kau wish lah dulu. Kau punya harapan kau untuk industri filem Malaysia ni. Lepas tu kau tiup. Apa kau punya harapan terakhir untuk industri ni sebelum kau tiup ni? Okay, harapan aku untuk industri ni ialah aku harap semua orang dapat buat movie yang best lah. Itulah. Dan satu harapan aku ialah supaya kita, general audience kita, cinema culture dia akan lebih improve lah, sebab aku rasa benda tu penting. Dan benda ni I'm not saying I'm blaming our audience, but our cinema culture slowly boleh improve lah. Aku harap itu supaya dia akan benefit kepada semua orang lah. Okay. Aku setuju juga, tapi aku setuju dengan tu, tapi kau tiup dulu sebelum aku tambah point tu untuk kita tamatkan perbincangan kita. Okay. Kau datanglah filem sebagus mana pun, tapi kalau tak ada audience, yang susah. Ya, betul. That's benda yang aku selalu borak lah, di mana aku tak nak salahkan audience, sebab dia orang consumer, dia orang berhak memilih apa yang dia orang nak tengok. But then aku percaya yang orang kata ada orang panggil cinema literature macam tu lah kan, cinema literature, cinema culture, kita boleh improve that daripada bukan dari setiap filmmaker saja, daripada semua benda pun, daripada education, daripada awareness semua bla bla bla, dan semua orang play the part audit lah, termasuk daripada government punya activities ke apa benda, daripada kita, or even down to individual itself, di mana kita bina that cinema culture dan cinema kita akan lebih menarik lah. Betul. So sambil kau develop the film industry, at the same time kau kena develop our local audience lah. Yeah.